بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي قال الله سبحانه وتعالى في حقه وفي حق كلامه وحديثه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد المصطفى، وعلى آله أهل الصدق والوفاء، وأصحابه الكرام الشرفاء، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يدي الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا من الصالحين ومن المتعلمين والمعلمين ومن المنتفعين بعلمهم يا رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kerana Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki baru untuk kita pada malam ini, kita mulakan kuliah baru dalam ilmu hadis dengan membaca kitab Al-Jami' As-Saghir yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita memulakan muqaddimah dan hadis yang pertama di dalam kitab Al-Jami' As-Saghir, sebelum kita menceritakan tentang kitab Al-Jami' As-Saghir, wajiblah atas kita mempelajari atau mengetahui walaupun sedikit tentang Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala yang mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitabnya Al-Jami' As-Saghir. Yang pertama sekali, Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala antara imam-imam yang besar di dalam mazhab Syafi'i. Jadi Imam Suyuti imam dalam mazhab Syafi'i, dan beliau banyak menuliskan kitab-kitab di dalam ilmu fiqh dan ilmu-ilmu yang lain, termasuk ilmu hadis seperti kitab yang kita akan bacanya di dalam kuliah kita. Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, beliau yang menuliskan terjemah dirinya sebelum beliau meninggal. Biasanya ulama, ada orang lain belajar mereka atau anak mereka yang menulis terjemahan atau sejarah ulama itu. Al-Imam Suyuti juga beberapa imam-imam yang sebelumnya. Mereka dari sebelum meninggal dengan beberapa tahun, mereka dah tulis sejarah hidup mereka dari mula kecil sehingga yakni dewasa. Al-Imam Suyuti namanya Al-Imam Abdul Rahman rahimahullah ta'ala. Namanya Al-Imam Abdul Rahman. Beliau lahir pada tahun 849 Hijrah. Dan setelah beliau lahir, Al-Imam Suyuti, beliau menceritakan, dia kata, ayah saya membawa saya terus kepada seorang wali Allah yang bernama Syekh Muhammad Al-Majdub. Ini syekh yang masih hidup di zaman Al-Imam Suyuti waktu dia baru lahir. Ayah beliau, ayah Al-Imam Suyuti, membawa Al-Imam Suyuti waktu baru lahir, dibawa kepada Al-Imam
atau Syekh Muhammad Al-Majdub ini. Syekh Muhammad Al-Majdub seorang wali yang besar di zaman itu, dan ayah Al-Imam Suyuti membawa Imam Suyuti waktu baru lahir kepada Syekh ini untuk membaca doa dan memegangnya dengan membaca doa dan memberi berkat kepadanya oleh bacaan doa dan sentuhan ulama dan wali Allah itu. Dan ini antara amalan yang dibuat oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Ansar. Setelah Rasulullah SAW berhijrah kepada Al-Madinah, maka golongan Al-Ansar setiap satu keluarga daripada golongan Al-Ansar, jika mendapatkan satu bayi baru, satu anak yang baru, mereka akan membawa anak mereka itu dari mula keluar daripada perut ibunya, mereka terus akan membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Rasulullah tahnikkan dia dan membaca doa dan berkat atasnya. Dalam riwayat hadis yang sahih, bahagian keluarga daripada Al-Ansar sehingga mereka membawa anak itu sebelum ibunya memberi susu. Subhanallah. Sebelum ibunya waktu baru lahir, mandi dia saja, terus mereka bagi Rasulullah, terus pergi kepada masjid atau rumah Rasulullah baginya. Sebab sahabat Nabi SAW mereka bersangka dan i'tiqad mereka nak ingin mendapatkan keberkatan air liur Rasulullah SAW, dan mereka ingin memastikan perkara pertama masuk di dalam perut anak mereka adalah air liur Rasulullah SAW sebelum susu ibunya sendiri. Subhanallah. Ini aqidah para sahabat Nabi SAW. Ini adab para sahabat Nabi SAW. Ini ta'zim dan amalan soleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman Rasulullah. Maka begitu juga para sahabat ikut juga cara itu, dan perkara itu bukan khas untuk Rasulullah SAW. Bahkan kita kena buat perkara ini di zaman kita pun kepada ulama. Sebab itu Sayyidina Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi SAW juga, lepas beliau mendapat anak yang baru, dia terus mengambil anaknya yang baru tu pergi tunjuk Sayyidina Ali bin Abi Talib, minta Sayyidina Ali bin Abi Talib baca doa, buat tahnik dan baca doa untuk Sayyidina untuk anak Abdullah bin Abbas. Jadi dua-dua sahabat, Abdullah bin Abbas sahabat, Ali bin Abi Talib sahabat, tapi setiap yang kecil iaitu Abdullah bin Abbas mengambil keberkatan Sayyidina Ali bin Abi Talib sebab Rasulullah tak ada, dan Sayyidina Abu Bakar di waktu tu dah tak ada. Jadi perkara ini dah menjadi amalan para sahabat, dan setelah sahabat para tabi'in sehingga zaman Al-Imam Suyuti ini di tahun 849 Hijrah. Lepas beliau lahir, dia kata, ayah saya bawa saya kepada satu syekh yang dianggap oleh masyarakat semua dia seorang wali yang besar, Masya Allah, namanya Syekh Muhammad Al-Majdub. Maka syekh itu membaca doa dan semoga anak ini menjadi alim dan berkat, Masya Allah. Dan oleh keberkatan doa syekh itu, Al-Imam Suyuti telah menjadi imam yang besar dalam ilmu. Imam Suyuti selepas itu ayahnya meninggal, dia dibesar dalam keadaan yatim. Jadi Imam Suyuti anak yatim, rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, sebelum umur aku 8 tahun, saya sudah khatam hafal Al-Quran. Sebelum 8 tahun. Yakni ketika masih umurnya 7 tahun lebih macam tu, dah hafal Quran. 30 juzuk. Sudah hafal, sudah khatam. Lepas hafal Al-Quran, beliau menghafal kitab-kitab dalam ilmu fiqh mazhab Syafi'i, kitab yang besar. Seperti kitab Al-Umdah, kitab Al-Minhaj, juga kitab-kitab yang di dalam ilmu-ilmu yang lain fiqh. Subhanallah. Walaupun dia masih umurnya kecil, sampai 10 tahun, tapi dah hafal Quran, dah hafal pun beberapa kitab yang besar, yang mana ramai daripada orang Islam sekarang bukan hanya tidak menghafal kitab itu, bahkan ramai daripada lelaki dan perempuan orang Islam tidak pernah mendengar nama-nama kitab itu. Nama-nama kitab mazhab Syafi'i, nama-nama kitab ilmu agama.
Ini kerana apa? Ini kerana uh, umat Islam di dalam zaman ini, di akhir zaman ini, banyak menjauhkan diri mereka daripada agama dan daripada ilmu. Mereka terlalu jauh daripada ilmu agama, terlalu jauh daripada Allah, daripada ilmu syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal siapa-siapa yang lagi banyak ilmunya tentang syariat Rasulullah, tentang ilmu agama, dialah orang yang lagi tinggi di sisi Allah, dialah orang yang lagi rapat dan dekat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, selepas saya sampai kepada umur 17 tahun, maka saya dah mula menulis kitab. 17 tahun sahaja Al-Imam Suyuti dah mula menulis kitab. Beliau menulis kitab syarah bacaan A'udzubillahi minasyaitanirrajim dan Bismillahirrahmanirrahim. Dia syarahkan dua ini di dalam satu kitab dan gurunya memuji sangat kitab itu. Walaupun Al-Imam Suyuti baru umurnya 17 tahun. Subhanallah, selepas itu Al-Imam Suyuti rajin-rajin dan bersungguh-sungguh mempelajari ilmu sehingga beliau sampai kepada umur 37. Lepas beliau sampai kepada umur 37, diberi izin daripada guru-gurunya semua dan ulama yang ada di zamannya, diberi izin untuk menjadi mufti dan untuk mengajar ilmu. Di zaman dahulu, kalau macam di zaman sekarang ada PhD lah, ada master, ada doktor sebagainya. Di zaman dahulu ijazah, namanya ijazah, lebih kurang macam master dan doktor di zaman sekarang. Di zaman dahulu ijazah. Kalau guru-guru, kalau ulama memberi ijazah keizinan untuk seorang murid atau seorang syekh untuk mengajar dan menjadi mufti, maka itu sebagai cub dan dirasmikan di tengah masyarakat, orang itu menjadi mufti dan ustaz di dalam ilmu agama. Ilaha illallah. Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala banyak kitabnya. Banyak beliau menulis kitab di dalam berbagai ilmu agama. Dia tulis di dalam ilmu tafsir, ilmu hadis, dalam ilmu fiqh, dalam ilmu nahwu, bahasa Arab, juga di dalam berbagai jenis ilmu. Beliau menulis beberapa kitab, bukan satu kitab. Sehingga ada bahagian ulama yang kata kitab-kitab yang ditulis oleh Al-Imam Suyuti di dalam kehidupannya terlalu banyak atau jumlahnya sehingga 300 kitab. Masya Allah. Bahkan ada bahagian ulama kata sehingga 400 kitab. Dan paling banyak ulama ada antara murid Imam Suyuti, beliau berkata bahkan sehingga 500 atau 700 kitab yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Jadi Imam Suyuti ini luar biasa. Sehingga beliau sendiri menceritakan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala atasnya. Dia kata, aku merasa diri saya orang yang paling pakar dan luas ilmunya di satu dunia. Tidak ada orang yang luas ilmunya di dalam khususnya ilmu hadis seperti saya. Ini daripada dia mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dengan nikmat Allah ceritalah. Dia cerita nikmat Allah atasnya. Dia kata dan semua itu anugerah daripada Allah, bukan aku merasa bangga atau merasa sombong dengan perkara itu. Aku di zaman sekarang orang yang paling luas ilmunya tentang ilmu hadis. Subhanallah. Tentang kebakaran dan luasnya ilmu Al-Imam Suyuti di dalam ilmu hadis, ada satu kisah yang sangat luar biasa. Yaitu Al-Imam Suyuti sendiri, dia kata, setelah aku menulis kitab Jam'ul Jawami' di dalam hadis Rasulullah SAW, dia mengumpulkan semua hadis-hadis Rasulullah SAW dalam satu kitab namanya Jam'ul Jawami'. Lepas itu beliau meringkaskan kitab Jam'ul Jawami' itu kepada Al-Jami'us Saghir, kitab yang kita akan belajarnya.
Kitab yang kita akan belajar ni sekarang ringkasan daripada kitab Jam'ul Jawami'. Dan ini bulu-bulu ribu. Ribu-ribu ada di dalamnya kitab ini. Hampir 20,000 kitab hadis. Hampir 20,000 hadis di dalam kitab Al-Jami' As-Saghir. Ini ringkasan. Asalnya kitab Jam'ul Jawami' itu lagi banyak. Itu bulu-bulu hadis ada di dalamnya. Beliau sendiri menceritakan, Al-Imam Suyuti, dia kata, pernah satu kali saya mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Suyuti. Dia kata, selepas saya mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya duduk dengan khusyuk dan adab di depan Rasulullah. Dan di waktu itu dia kata, saya baru selesai menulis kitab Jam'ul Jawami', kitab hadis Rasulullah SAW. Kemudian Al-Imam Suyuti, dia kata, saya terus mengambil kesempatan kerana saya sekarang di depan Rasulullah. Saya minta izin dari Rasulullah. Saya kata, ya Rasulullah, izinkanlah saya untuk membaca sedikit daripada muqaddimah kitab saya tentang hadismu yang bernama Jam'ul Jawami'. Maka Al-Imam Suyuti rahimahullah berkata, selepas saya meminta izin dari Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mengatakan kepada Al-Imam Suyuti, hati ya Syekh al-Hadis. Silakan baca, wahai Syekh ilmu hadis, wahai guru ilmu hadis, wahai yang Syekh al-Hadis, yani Rasulullah bersaksi Imam Suyuti dia adalah guru hadis di zamannya. Maka Al-Imam Suyuti merasa sangat bangga dengan ucapan Rasulullah untuknya yang di dalam mimpi itu, sehingga Al-Imam Suyuti berkata, ini kebanggaan yang aku sangat merasa bangga dan cukup dan gembira dengannya, lebih daripada mendapatkan dunia dan akhirat semua. Yaitu Rasulullah SAW memanggil saya Syekhul Hadis. Wahai Syekhul Hadis. Jadi Al-Imam Suyuti ini bukan setakat alim sahaja yang mengumpulkan hadis, mengumpulkan kitab, banyak bercakap. Tidak. Al-Imam Suyuti alim, muhaddis, faqih, mufassir, dan kedudukannya seorang wali yang saleh, yang banyak karamah, yang doanya mustajab, dan yang sangat rapat dan dekat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah memanggilnya dengan gelaran Syekhul Hadis. Wahai Syekhul Hadis. La ilaha illallah. Ini seperti Al-Imam Syekh Abi Ishaq Al-Shirazi. Ada seorang imam juga dalam fiqh mazhab Syafi'i, tapi ini bukan muhaddis, ini faqih. Al-Imam Shirazi, seorang faqih. Dia mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW dalam mimpi memanggilnya wahai Syekh. Wahai Syekh, ya Syekh. Dipanggilnya ya Syekh. Maka dia kata, ramai di zaman saya yang memanggil saya Al-Faqih, Al-Mufti, Al-Qadi, Al-Allama, Al-Alim. Macam-macam ada gelaran. Tetapi dia kata, gelaran yang paling aku suka orang memanggil saya dengannya, iaitu ya Syekh. Saya suka orang panggil saya ya Syekh. Sebab apa? Dia kata sebab Rasulullah panggil saya dalam mimpi ya Syekh. Jadi subhanallah, ulama ini lama membaca kitab, menulis kitab, khidmat untuk umat Islam, khidmat untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama mereka hubungan mereka kuat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada bahagian ulama hadis dikata sehingga ada ulama hadis dia kata, kerana saya terlalu pakar di dalam ilmu hadis Rasulullah sampai saya tahu, seolah-olah saya dah campur dengan hidup Nabi SAW, saya tahu sebutan itu sebutan Nabi atau tidak. Ini lebih kurang yang macam apa? Macam ada satu orang, dia bercampur sangat dengan satu orang yang hebat, yang besar. Dan kerana dia bercampur lama dengannya, sehingga dia dah tahu ayat dia macam mana, sebutan dia macam mana, ayat dia macam mana. Sehingga kalau ada siapa-siapa tuduh orang itu
mengucapkan begini-begini, dia boleh tahu, tak, ini bukan kalam dia, ini bukan bercakap dia. Saya tahu, kalau dia bercakap, dia mesti akan cakap macam ni, dia bukan macam tu. Subhanallah. Ada ulama hadis ini macam Imam Suyuti sehingga yang macam tu. Dia kata sehingga boleh bau. Saya boleh bau, saya boleh tahu. Hadis ini Rasulullah sebut atau tidak. Subhanallah. Lihatlah bagaimana hubungan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikatan mereka dan hati mereka dengan ilmu, dengan hadis Rasulullah dan dengan sejarah Rasulullah dan ilmu agama Islam. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama ini pewaris para anbiya. Ulama ini pewaris para anbiya. Kalau di zaman Bani Israel dahulu, kalau Nabi meninggal, Allah akan gantikannya dengan Nabi lain. Tetapi selepas Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah dan Nabi SAW khatamun nabiyyin, penutup para anbiya dan mursalin, maka tidak ada Nabi selain Rasulullah SAW. Allah tidak meninggalkan umat manusia begitu. Tanpa Nabi, tanpa pewaris. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan yang mengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masyarakat umat manusia semua, bukan di dalam masyarakat umat Islam sahaja, iaitu para ulama. Para ulama Islam yang pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mentahankan hak-hak orang Islam dan hak-hak orang kafir dan hak-hak jin dan hak-hak binatang dan hak-hak makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala semua. Sebab itu pewaris para anbiya, pewaris Nabi Muhammad SAW, ulama syariat, ulama agama ini, mereka dicintai. Mereka dicintai, disukai oleh makhluk-makhluk Allah semua. Sebab itu Nabi SAW bersabda, hatta ikan dan binatang yang ada di dalam laut membaca istighfar dan doa untuk ulama yang mengajar manusia kebaikan. Sebab apa? Sebab ulama ini luas dan besar manfaat mereka untuk bumi dan untuk dunia ini. Al-Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala meninggal di dalam umur setelah Al-Imam Suyuti sampai kepada umur 61. Lepas Al-Imam Suyuti umurnya 61 dan 10 bulan 18 hari, hampir nak sampai kepada 62, tapi dia masih 61, dalam 61 beliau meninggal rahimahullahu ta'ala. Tetapi beliau meninggal selepas meninggalkan ratusan kitab di dalam ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqh, yang mana hatta orang-orang yang sediakan PhD, doktor-doktor sampai zaman sekarang, mereka rujuk kepada kitab-kitab Imam Suyuti. Imam Suyuti ini luar biasa dan luas ilmunya. Sehingga di zaman kita ada satu doktor yang baru meninggal, Dr. Wahb Az-Zuhaili. Satu doktor yang namanya Wahb Az-Zuhaili yang menulis kitab Al-Fiqhul Islami. Kitab-kitabnya selalu besar dan banyak. Banyak beliau menulis kitab. Sehingga di zaman kita sekarang, doktor-doktor atau ulama-ulama yang menulis kitab banyak di dalam umurnya ini, mereka memanggilnya Suyuti zaman kita. Mereka panggil Suyuti zaman kita. Yakni ini macam Imam Suyuti yang dulu tapi yang ada di zaman kita. Sebab apa? Sebab dia banyak menulis kitab. Jadi siapa-siapa doktor atau ulama yang menulis kitab banyak dipanggil di zaman kita Suyuti zaman kita. Suyuti zaman kita. Macam Imam Suyuti dan Imam An-Nawawi juga. Ini dua-dua imam banyak menulis kitab. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita bersama Al-Imam Suyuti, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Syirazi dan imam-imam yang besar dalam mazhab Syafi'i dan dalam 4 mazhab. So Al-Imam Suyuti ini mazhabnya mazhab Syafi'i, tetapi guru-gurunya daripada mazhab mazhab Hanafi. Guru-gurunya banyak daripada mazhab Hanafi. Jadi berkaitan dan berhubungan antara mazhab ni dengan mazhab yang lain,
sangat damai, baik dan penuh dengan merasa kasih sayang. Al-Imam Suyuti meninggal dan Masya Allah jenazahnya sangat hebat. Jadi di waktu itu ramai orang berkubur untuk jenazahnya dan beliau dikuburkan di negara Mesir sekarang. Sampai sekarang makam Imam Suyuti di Kairo, di Mesir. Moga-moga insya-Allah kita semua dapat rezeki di satu hari kita dapat menziarahi maqam dan dharih Sayyidina Al-Imam Suyuti rahimahullahu taala. Sampai sini kita cukup insya-Allah. Kita akan sambung insya-Allah kuliah yang akan datang, akan mencerita mukaddimah juga mukaddimah Imam Suyuti di dalam kitabnya Al-Jami' As-Saghir, dan kita akan baca insya-Allah hadis yang pertama. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.